dapat mendengar sendiri bacaannya. Seperti mana yang semua kita maklum, bahawa Fatihah itu salah satu di antara 5 perkara. Salah satu di antara 5 perkara yang wajib dibaca secara lisan. Maksudnya didengari oleh telinga kita. Sebab apa? Sebab dia rukun qauli. Kan, rukun qauli. Dia ada 5 perkara. Dari antara 13 rukun salat, 5 perkara ialah rukun qauli. Yang pertama, baca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Seperti mana yang saya jelas dah minggu lepas. Maksudnya kena dengar di telinga kita. Yang keduanya, membaca surah Fatihah. Sebab tu setiap huruf, setiap ayat mesti didengari oleh telinga kita. Tak boleh kalau kita baca oleh hati. Separuh ke, sebahagian ke, mesti disempurnakan dalam keadaan kita sedang. Kan? Kita membaca surah Fatihah itu adalah kefarduan dan kewajipan untuk menyempurnakan salat tadi. Yang ketiga, baca tahiyat akhir. Yang keempat, selawat ke atas Nabi SAW. Dan yang kelima, rukun qauli tadi ialah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya 5 perkara ini wajib kita jaga dan kita baca bil lisan, dengan lidah kita. Maksudnya didengari oleh telinga kita, tak boleh baca dalam hati kita. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, kecuali lah kan, saya dah sebut hari itu, orang pekak, orang bisu, tak boleh nak gagah lah. Kalau bisu lebih gagah baca juga surah Fatihah dengar telinga ya. Dia pekak. Memang tak boleh. Duduk dalam keadaan suasana bising. Kan? Kelang keliling. Kelang keliling. Bunyi bising kelang. Kita baca kuat terang mana tak boleh nak dengar. Maka dimaafkan. Tapi kita ada usaha. Kan? Kita ada usaha. Baik. Yang kelima, hendaklah dibaca Fatihah tadi di dalam bahasa Arab. Dan pada malam ni kita sambung perkara yang keenam. Walaupun kita dah sebut sebahagiannya. Iaitu hendaklah dipelihara dan dijaga akan segala tasydidnya. Ataupun kita boleh panggil juga istilah syaddah, tasydid, sabdu. Tengok orang tua-tua dulu panggil sabdu. Sabdu. Maksudnya ada syaddah atau tanda atas. Kalau di dalam bahasa Arab, syaddah ini ialah gandaan huruf. Maksud dia dua huruf. Anna, adda, affa. Kan? Maksud dia sepatutnya alif, lam, lam. Allah, alif, lam, lam. Kemudian dicantumkan jadi satu. Dia tak syaddah di atas. Itu menunjukkan huruf gandaan. Maksudnya kita kena sebut dan kita kena baca. Tak boleh kita ambil remeh, kita tak baca syaddah tadi, seolah-olah kata pengarang kita ini, kita dah mencicirkan satu huruf daripada surah Fatihah. Kita dah mencicirkan satu huruf. Sedangkan kita dah sebut pada hari itu, satu huruf pun sangat bernilai ketika mana kita membaca Fatihah di dalam solat. Kalau baca di luar sembahyang tu tak apalah. Tapi ini kita bincang di dalam salat. Maksudnya dia tak boleh dicicirkan walau satu huruf daripada surah Fatihah. Yang menunjukkan apa? Kepentingan tadi kan, membaca surah Fatihah. Dalam surah Fatihah ialah dia ada 14 tasydid. Surah Fatihah daripada bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia ada 14 syaddah, 14 sabdu kan. 3 duk tang bismillah. Kita kena buka Quran lah kan. Buka Quran tengok. 3 duk tang bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Atas ra tu dia ada syaddah kan. Maksudnya 3 situ baki lagi berapa? 11 lagi bermula daripada alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Balik lagi kita buka dan kita tengok. Tanda sikit kan, ambil pensel bulat kan, tan syaddah bulat. Kan. Pasal apa kita kena tanda? Kadang-kadang kita sayang baca Quran ni tak tanda kan. Sampai kadang-kadang tak baca langsung, simpan Quran elok, sayang Quran, tak kena.
Maksudnya kita baca Quran, kita tanda kesalahan kita, kita tanda apa yang perlu kita ketahui. Apabila kita ulang Quran, kita tahu, oh tang ni dulu aku salah baca. Maksudnya kita boleh jaga kan bacaan kita ketika mana sampai ayat tu. Apatah lagi kalau ulang kali ketiga, ulang kali keempat, duk nampak hak tu yang kita salah, insya-Allah dia tak akan ulang kesilapan-kesilapan. Yang kita duk ulang pasal apa? Kita tak tanda. Itu aku baca tak mana, tak tahu salah, kita tak tahu. Maksudnya lebih baiklah kita tanda dengan pensel, jangan dengan pen, payah padam tanda dengan pensel. Baik. Yang ketujuh, hendaklah dipelihara semua huruf-hurufnya. Semua huruf bermula daripada ba. Ba bismillah itulah kan. Ba tu bismillah, bismillahirrahmanirrahim sampai nun. Nun huruf yang terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya daripada ba sampai nun tu semua huruf dia yang terkandung dalam surah Fatihah mesti dijagai. Sebab tu dalam perkara yang keenam tadi, syaddah pun kita kena jaga. Sebab apa? Dia huruf gandaan, supaya dia tidak tercecer salah satu di antara huruf-huruf surah Fatihah. Baik. Jika gugur sebutan satu huruf saja, maksudnya tercecer satu huruf, kita tak sebut, ataupun kita remehkan dalam perkara syaddah, tasydid, sabdu tadi ni kita remehkan, kita tak ambil berat, kita tak tekan ketika mana sampai sabdu tadi, maka wajiblah diulangkan perkataan yang huruf itu termuat padanya. Maksudnya kena ulang balik surah ayat tadi ni, kena ulang. Kena ulang. Ayat tadi itu kena ulang supaya kita kembali balik tentang ke apa surah syaddah ataupun tertinggal huruf tadi, kita sempurnakan balik. Dia tak boleh Yang ke-8, tidak berlaku lahan salah sebutan. Dalam masalah ni, huruf ataupun ayat yang apabila kita salah sebut, dia akan berubah makna. An'amta. An'amta, telah memberi nikmat oleh kamu, akan kamu. An'amta. Tiba-tiba kita pergi buat tu, an'amtu. Tu saya. Kita yang memberi nikmat, bukan Allah Taala. Salah tak? Salah, berubah makna terus. Berubah makna. Jadi kita pastikan sebutan kita tu jelas, an'amta. An'amta dia tak jadi an'amtu ataupun an'amti ataupun sebutan-sebutan yang lain lah dalam surah Fatihah tadi. Maksudnya kita jaga. Macam mana kita nak jaga? Seperti mana yang saya duk sebut kat diri saya lah dan kita semua. Maksudnya kita ni sentiasa membetulkan Fatihah kita. Tak kira lah Maksudnya bukan sekali, tapi berkali-kali tiap-tiap hari. Maksudnya sentiasa sampai sempurna. Maksudnya kita kena perbetulkan. Jumpa tok guru, jumpa ustaz, jumpa ustazah. Ustazah, saya nak betulkan bacaan saya. Kita ramai guru tajwid sekolah masjid kita. Imam kita pun hebat Guru masjid kita ni ramai yang guru tajwid. Maksudnya kita dengar, betulkan. Mungkin kali kita tak betul lagi, mai kali kedua. Kadang-kadang lidah kita ni lidah Melayu. Lidah Melayu. Ni kata kat saya dia tak jadi lidah Arab. Dia baca macam dia jadi lahjah Melayu Maksudnya tak apa, kita perbetulkan bacaan kita, yang penting tak salah. Kadang-kadang tersalah tu, kadang-kadang kita nak baca Quran takut. Orang kata, ustaz kata baca Quran ni kalau salah tajwid berdosa. Lain kali tak baca langsung. Puas hati. Sepatutnya kita baca dan kita baiki melalui kita belajar. Itu yang sepatutnya. Isinya kita belajar betul terus dah. Maksudnya kita berterusan belajar. Mungkin sampai kita mati kita belajar. Kita betulkan bacaan surah Fatihah. Baik. Yang ke-8, tidak berlaku lahan salah sebutan yang menyebabkan berubah maknanya. Seperti mana yang saya sebut tadi lah. An'amta, dia tak boleh ubah jadi an'amtu ikut suka kita. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat, jangan jadi zat. Zirat, sirat, zirat, berubah makna 100%. Sirat tu jalan.
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Pi buhdad dia berubah makna dia. Nak tahu makna lagi tanya belakang. Okey tuan. Tapi berubah makna kan? Berubah makna. Sebab tu dalam qaul mu'tamad ni, dalam mazhab Syafi'i, terbatallah salat sekiranya kita sebut dengan sengaja. Kalau sebut dalam keadaan jahil, dimaafkan. Tapi kena baiki. Maksudnya kalau sebut dalam keadaan sengaja, maka dia terbatal solat orang yang tersebut. Yang ke-9, hendaklah dibaca setiap kalimat pada ayat Fatihah secara berturut-turut. Maksudnya daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-7 dibaca secara berturut-turut, jangan diselangkan dengan ayat yang lain ataupun perkataan-perkataan yang lain, tak boleh. Kotlah berhenti tang ihdinas siratal mustaqim. Lagi dia ambil kuliah pula ke. Tabat ke. Tak boleh, tak boleh. Berhenti dengan sebab jahil, berhenti dengan sebab lupa, berhenti dia tak ingat ayat selepas dia. Ihdinas siratal mustaqim. Berhenti lama, lupa ayat. Ayat lepas tu dia lupa, dia duk fikir balik, nak patah balik alhamdulillahirabbil alamin, dia kena ambil ayat pertama balik, lepas tu baru dia ingat balik. Dimaafkan. Bukan saja-saja berhenti lama tak, tapi berhenti dengan sebab dia lupa. Cara nak tegur imam baca ayat salah, jangan pi kata subhanallah. Kalau kita kata subhanallah, tu imam cari ayat tak jumpa. Tang mana aku lupa. Patutnya kita baca ayat yang dilupai oleh imam. Contoh dia lupa ihdinas siratal mustaqim, ambillah ayat sebelum tu. Alhamdulillah ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Bacalah ayat sebelum tu. Maksudnya untuk ingatkan tok imam balik. Baca ayat. Begitulah kalau tok imam lupa surah. Kita orang hafal Quran. Orang hafal Quran duduk belakang tok imam salah baca. Maka bacalah ayat yang tok imam terlupa tadi. 2-3 ayat, insya-Allah tok imam ni dia ingat. Oh, tahun ni aku lupa. Jangan kita subhanallah. Subhanallah ni kalau terlupa rukun fi'li. Rukun perbuatan, kalau imam lupa, maka boleh kata subhanallah. Terlupa duduk tahiyat awal, terus bangkit. Walaupun dia sunat abad. Kita boleh kata subhanallah, terlupa doa qunut. Subhanallah, tu semua fi'li semua, kan? Fi'li. Baik. Yang ke-10 yang terakhir, perkara yang patut dan wajib kita jaga ketika mana membaca surah Fatihah ialah hendaklah dibaca setiap ayat Fatihah. Setiap ayat dibaca mengikut tertib. Tertib ni ikut susunan dia. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Tak boleh ambil ayat ketujuh main duk ayat kedua. Ataupun duk ayat ketiga pergi buh ayat yang ke-8. Tak boleh buat culang caling, tak boleh. Dia ikut tertib dia. Dia ikut tertib dia. Mesti ikut daripada ayat pertama sampai ayat ketujuh. Ini saya rasa tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Kecuali orang tak belajar langsung lah surah Fatihah ni. Kita ni dari kecil kita dah boleh baca dah surah Fatihah. Tak ada masalah. Baik, itu 10 perkara. Rukun solat yang kelima, saya sambung. Satu dua lagi. Rukun solat yang kelima, rukuk. Rukuk. Dah habis surah Fatihah. Surah tu sunat hayah. Kemudian rukuk. Allahu akbar. Kita rukuk. Sekurang-kurang rukuk yang sah. Sekurang-kurang rukuk yang sah ialah dengan menunduk hingga kedua-dua tangannya dapat sampai kedua-dua lututnya. Tunduk tu. Tangan ni, tapak tangan kena kepala lutut tu sunat. Tapak tangan kena kepala lutut tu adalah sunat. Rukuk itu yang menyamai kalau dia sentuh kalau dia sentuh tapak tangan dia kena kat lutut, dikira sah rukuk dia.
Ni bagi orang yang sihat. Ada setengah orang dia rokok, dia buh tangan kat paha kan. Maksud dia tak sempurna. Sebab apa? Sebab dia sakit. Dia tak boleh gagah lah. Orang sakit belakang. Kan? Maksud dia tak boleh sempurnakan rokok dia. Tak apa. Sebab apa? Dia ada masalah dia. Kan? Dia ada keuzuran yang dimaafkan. Hak kita dia buh tapak tangan ni di kepala betih. Duduk itu. Kan? Duduk kepala betih. Tangan panjang kan? Kan? Duduk kepala betih. Dia lebih dah. Kan? Tak boleh. Maksudnya sunat dia ialah tapak tangan ini diletak di atas kepala lutut. Dan sunat kita renggangkan jari-jari kita. Renggangkan sikit. Kan? Renggang. Jangan rapat. Maksudnya renggangkan jari kita ni ketika mana tangan ni duduk di lutut kita. Dan rokok yang sempurna ialah kepala kita ni sama dengan belakang kita. Kan? Sama dengan belakang kita. Sehingga kedua-dua tangannya dapat sampai kepada kedua-dua lututnya. Perbuatan rokok tadi kan. Maksud kedua-dua tangan itu ialah tapak tangan. Maksud tapak tangan tu sampai ke lutut. Meletakkan tapak tangan ke lutut itu bukanlah syarat rokok, tapi dia adalah sunat hukum dia. Sunat hai'ah dapat pahala. Dalam semayang ni, selain daripada 13 rukun, dia ada sunat ab'ad. 7 perkara, dia ada 24. 24 sunat hai'ah. Masya Allah, nak dapat pahala mudah-mudah. Kan? 24. Maksudnya ada 24 perkara sunat hai'ah. Kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Paling ringkas apa dia? Angkat tangan. Angkat tangan. Takbir pertama, Allahu Akbar, dapat pahala. Nak turun rokok, Allahu Akbar, dapat pahala. Nabi angkat tangan 4 tempat dalam salat. Sunnah ketika mana salat, angkat tangan 4 tempat. Yang pertama, takbir. Allahu Akbar, tak angkat tangan, tak apa. Takbir, Allahu Akbar, tangan tak lurus itu. Tak payah qiyam apa. Sah semayang. Tapi kita diajar dalam mazhab kita, antara qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ialah kita angkat tangan itu adalah sunat hai'ah dan dapat dikira sebagai pahala. Maksudnya dapat pahala. Yang kedua, ketika nak rokok, Allahu Akbar, nak rokok tu angkat tangan, Allahu Akbar. Yang ketiga, bangun daripada rokok, Sami Allahu liman hamidah, lagi. Ketika mana duduk sujud duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal nak bangun rakaat yang ketiga. Maka ketika mana berdiri kita angkat tangan, Allahu Akbar, 4 tempat. Kalau angkat selain daripada itu, makruh hukum dia. Angkat rakaat pertama, angkat rakaat kedua, angkat rakaat keempat. Nak angkat boleh, tak ada masalah kan? Tapi makruh. Dikurang pahala balik lah. Kan? Maksudnya kita jaga ke semua tempat-tempatnya yang tersebut. Okey, tuan. InsyaAllah nanti kita akan sampai bab sunat hai'ah. Ada 24 perkara. Meletakkan tapak tangan ke lutut bukanlah syarat rokok, tapi adalah sunat. Namun tunduk untuk rokok itu adalah wajib. Tunduk untuk rokok itu adalah wajib. Ini yang kata rukun tadi ni. Kan? Sekurang-kurang tunduk yang sah ialah sekiranya seseorang hendak meletakkan tapak tangannya ke lutut, nescaya dapat dicapai. Maksudnya rokok dia tu kalau dia letak tangan dia, tapak tangan kat atas lutut sampai. Kalau tak sampai, bagi orang yang sihat tak sah. Tengok musannaf kata apa? Bukan sekat tapak tangan, kalau jari saja. Jari dia rokok tu, jari saja sampai ke tapak ke lutut tu. Sebab tu kita kata tadi bahawa rokok yang sempurna ialah di antara ketika mana dia tunduk itu kepala dia sama dengan belakang dia. Kan? Masuk dari itu. Okey, tuan. Macam mana pula ada setengah orang dia kata tangan saya panjang.
Tangan panjang ni maksud dia terpaksa letak di bawah lutut lagi. Dia kena, tak apa, itu boleh. Kan? Cuma tak dapatlah sunat tadi. Kan? Dia cubalah. Setakat mana kemampuan dia. Maksudnya bagi orang yang sihat. Kan? Sihat. Jika jari-jarinya sahaja yang dapat mencapai lutut, maka rokok itu belum sah. Jari saja boleh sampai rokok. Ini cerita orang yang sihat lah. Jari saja sampai ke kepala lutut tu, tak sah. Dia tidak dikira sah lagi. Maksudnya kena sampai kepada taraf lutut tadi. Dikira. Baik. Itu rukun rokok. Di samping ada tamak-ninah. Ada tamak-ninah. Allahu Akbar. Qadar tamak-ninah dengan qadar tasbih subhanallah. Qadar tamak-ninah ialah dikira subhanallah. Jangan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Macam kita duk tengok dalam viral TV, viral di Indonesia sembahyang tarawih. Berapa minit? 7 minit. 21 rakaat. Try tengok masjid ni. Kebah. Tak ada tamak-ninah tak? Tak ada. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah. Sebab dia tak ada tamak-ninah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. 21 rakaat 7 minit clear. Tak boleh lah, tak boleh. Tak boleh. Mesti ada tamak-ninah. Qadar tamak-ninah subhanallah. Maksud dia Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Paling kurang sekali ya. Sami Allahu liman hamidah. Okey, baik. Yang memisahkan antara bangun dan tunduknya. Rokok itu jangan dilakukan dengan tujuan yang lain. Macam tadilah, baca Fatihah dengan tujuan sembahyang, bukan dengan tujuan yang lain. Rokok pun dengan tujuan sembahyang, bukan dengan takut binatang ke, terkejut ke ataupun sebagainya. Tak boleh. Maksudnya dia rokok itu dengan niat dia sembahyang. Memang tengah duduk sembahyang, dia rokok tersebut. Kan? Okey, baik. Maksud tujuan yang lain ialah seperti menundukkan badannya kerana mengelakkan sesuatu lalu dijadikan rokok. Dia nak mengelak daripada sesuatu benda. Tengah-tengah sembahyang tu, dia nak mengelak daripada sesuatu benda, dia pun tertunduk. Alang-alang tunduk, dia kata kira rokok terus lah. Alang-alang tunduk, dia kira rokok terus. Tak terpakai. Maksudnya dia kena bangun balik. Baru itu baru rokok balik dengan sempurna. Maksudnya niat itu kena betul. Macam surah Fatihah tadi. Bukan setakat Fatihah dengan rokok tadi. Semua perbuatan dalam sembahyang mesti diniatkan bahawa kita buat itu kerana apa? Kerana kita salat. Bukan kerana benda yang lain. Itu jelas. Cara rokok paling sempurnanya ialah menyamakan belakang badan dengan tengkuk. Dan kedua-dua lutut diluruskan. Kedua-dua tapak tangan memegang kedua-dua lutut. Manakala jari-jari tangan itu hendaklah direnggangkan. Maksudnya letak tapak tangan atas lutut ni jari kita renggang. Sunat. Macam sujud juga. Sujud, ketika mana sujud tu jari kita renggang, jangan rapat. Tak kepala tangan atas lutut. Maksudnya kita renggangkan sikit. Tu masuk dalam bab sunat hai'ah. Hak 24 perkara tadi ni, salah satu dia, itulah. Maksud dia dah renggangkan jari dia. Dapat pahala. Hak tu tak apa lah. Hak kita sihat ni insya-Allah, maka renggangkan sikit tapak tangan kita, maka sudah dikira sebagai pahala. Hendaklah direnggangkan tetapi masih lagi menghadap ke arah kiblat. Jari kita ni walaupun renggang tapi menghadap ke arah kiblat. Dia tak pergi kok lain lah. Maksudnya dia tetap menghadap ke arah kiblat. Baik. Rukun salat yang keenam, i'tidal. Rukun salat yang keenam ialah i'tidal, termasuk pada salat sunat sekalipun. I'tidal termasuk kembali kepada posisi qiyam, berdiri. Ini pun di antara selit sikit di antara rokok dengan berdiri. Rokok dengan berdiri itu di antara tempat yang selalu orang buat silap. Di antara rokok dengan berdiri itu di antara tempat yang selalu orang buat silap. Apa kesilapan dia? Dia sebut tu, Sami Allahu liman hamidah. Tuan-tuan dengar tak?
Tuan-tuan dengar saya baca. Sami Allahu liman hamidah. Betul tak? Salah. Salah sebutan. Selalunya kita selalu dengar orang dok baca Sami Allahu liman hamidah. Sebab dia berubah makna. Sepatutnya apa? Ain. Sin, mim, ain. Sami'a. Sami'a Allahu liman hamidah. Telah mendengarlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pergi baca sami'a, dia dah berubah makna dah. Walaupun tak batal solat. Dia tak batal sebab dia sunat. Kan? Tapi makruh hukum dia sekiranya perkara sunat kita buat dalam keadaan salah. Jadi kita betul lah kan. Sami Allahu liman. Kadang-kadang bukan nak bagi salah kan, tapi dah menjadi satu kebiasaan. Kadang-kadang tersasul terkeluar Sami Allah sebab dia mudah. Sami Allahu liman hamidah kita sebut Sami'a. Memang salah lah. Kan? Maksudnya kita beringat tentu sin mim ain. Sami'a. Kan? Sebut dengan ain dia bagi jelas. Kan? Telah mendengarlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu i'tidal. I'tidal bermaksud kembali kepada posisi qiyam. Nak rokok, nak bangkit berdiri kan. Sami Allahu liman hamidah. Tu dia berdiri baliklah. Seperti keadaan sebelumnya, rokok dengan adanya tamakninah. Maksudnya, ketika mana berdiri pun dia ada tamakninah dah. Maksudnya, Sami Allahu liman hamidah. Paling korang Rabbana walakal hamd. Lepas itu, baru dia sujud. Jangan terus berdiri, Allahu Akbar. Tak ada nak baca apa, tak ada tamakninah. Maksudnya tamakninah ni dia berhenti sebentar. Kan? Berhenti sebentar. Seperti mana saya sebut tadi dengan qadar subhanallah. Kan? Tak kiralah kita baca doa panjang sikit kan. Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban. Kan? Maksudnya kita baca tu barulah kita rokok. Kita sujud. Okey tuan. Itu i'tidal. Bagi makmum yang masbuk. Kan? Bagi makmum yang masbuk. Kalau dia kalau dengan qadar tamakninah tadi, tok imam tengah dok rokok, dia takbir Allahu Akbar, tok imam bangkit daripada rokok. Tok imam dok kali lama dah, padam muka main lambat sangat. Terus bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Dia tak dapat rakaat. Tak dapat. Kalau dia tok imam rokok, dia pun sempat rokok dengan qadar subhanallah yang kata tamakninah tadi, maka dia dikira satu rakaat walaupun tak sempat baca surah Fatihah. Ni hak masbuk ah. Hak masbuk. Hak muafiq jangan buat macam tu. Hak muafiq tak boleh. Hak muafiq walaupun dia semayang daripada awal tadi ni, dia wajib habiskan bacaan surah Fatihah dah. Sebab tu dalam Syafi'i diberi kemaafan, keuzuran di tiga tempat. Yang pertama pada rokok, rukun panjang, 3 rukun panjang. Maksudnya makmum di belakang dia tak boleh rokok habis Fatihah. Kan? Yang kedua sujud pertama, tak habis juga surah Fatihah. Lambat, maklumlah kawan belajar qiraat kan. Dia lambat sikit. Dia baca lambat. Tok imam sujud kedua, dia baru habis surah Fatihah, maka dia terus rokok, maka dikira satu rakaat. Jangan pergi terus sujud pula. Tak boleh lah. Maksudnya dia tertinggal rukun tadi rokok, dia rokok tak kira ikut tok imam. Tak ada masalah, dia buat teruskan perbuatan tu. Kecuali lah, sebab tu dalam masalah muafiq ni dia ada 9 masalah, pecahan masalah. 9. Kan? Baca lambat, gagap, orang wah-wah. Tu ni orang wah-wah sampai ihdinas siratal mustaqim. Aku baca kita alhamdulillah dia patah balik. Dia jadi lambat, orang wah-wah ada. Kan? Orang wah-wah ada. Maksudnya kalau tok imam dah rokok, dah sujud yang kedua tu dah, nak bangkit dah. Kalau tok imam bangkit, habis lah. Dia boleh pilih salah satu di antara 2 perkara. Satu mufaraqah daripada tok imam. Ini mufaraqah. Atau yang kedua, dia tak mahu mufaraqah. Tok imam bangkit rakaat kedua, terus rakaat yang kedua, tok imam bagi salam, lagi dia bangkit tambah 1 rakaat lagi. Tu kaedah yang paling mudah lah bagi orang yang ada masalah. Nanti insya-Allah di hujung-hujung kitab ni dia akan sebut satu persatu yang kita 9 masalah tadi. Tuan-tuan boleh baca dululah dalam masbuk dan muafiq, insya-Allah dia akan nampak kan dan faham insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat tu.
pada malam ni. Nanti kita akan sambung rukun solat yang ke-7 iaitu sujud. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma akhsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma habibna ilayna al-iman wa karrih ilayna al-fusuqa wal 'asyan. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin.